Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mulakan perbentangan kami dengan pengenalan. Jadi, apa itu konflik? Konflik merupakan satu fenomena biasa yang berlaku di dalam organisasi kerana ahli-ahlinya mempunyai matlamat dan sumber di dalam sesebuah organisasi yang sangat terhad. Di samping itu, kuasa yang menghidupkan organisasi ini juga bertindak mewujudkan konflik. Namun, terdapat beberapa sifat positif yang dapat diperoleh daripada konflik ini, seperti ia melahirkan kreativiti, inovasi dan perubahan. Bahkan, organisasi yang wujud tanpa konflik akan menjadi beku dan tidak bertindak balas kepada perubahan disebabkan konflik yang tidak ditangani dengan baik. Secara tidak langsung, ia boleh mendatangkan kesan negatif kepada organisasi. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi konflik. Konflik merupakan sejenis perhubungan atau interaksi di mana seseorang atau sekumpulan orang merasa seolah-olah matlamat bersama mereka terancam. Ia berkaitan dengan kehendak atau keperluan intrapersonal. Ungku Nurul Kamal pada tahun 2005 memberi definisi konflik sebagai satu proses di mana satu pihak mempunyai persepsi bahawa kepentingannya akan ditentang dan digugat oleh satu pihak yang lain. Definisi yang diberikan menunjukkan satu elemen yang mustahak, iaitu aspek intrapersonal. Aspek ini juga penting kerana ia selalunya berlaku serentak dengan konflik intrapersonal. Seterusnya, terdapat 5 sebab-sebab berlakunya konflik, antaranya perubahan di dalam organisasi. Contohnya berlaku penambahan atau pengurangan pekerja, penyelia dan ahli organisasi yang lain. Sebab berlakunya konflik kedua, berbagai latar belakang ahli organisasi iaitu pekerja. Kerana semua pekerja mempunyai masalah peribadi atau sebagainya yang mempengaruhi latar belakang mereka. Ketiga, banyak kumpulan kecil di dalam organisasi. Contohnya, sebuah organisasi semestinya banyak pecahan jabatan. Maka dengan itu berkemungkinan tidak mempunyai persefahaman yang kuat. Keempat, komunikasi yang kurang berkesan. Ini kerana kurangnya pendedahan terhadap pentingnya komunikasi terhadap seluruh ahli organisasi. Dan yang terakhir, keperluan organisasi untuk bersaing di dalam pasaran global. Bila berlakunya persaingan di pasaran global, organisasi terpaksa melakukan perubahan yang drastik sehingga berlakunya pelbagai halangan yang perlu dihadapi mereka. Selain itu, terdapat 3 perspektif dan kepentingan konflik. Yang pertama, pandangan tradisi. Kedua, pandangan kelakuan. Dan yang ketiga, pandangan kumpulan penginteraksi. Saya akan terangkan ketiga-tiga perspektif ini satu persatu. Di dalam pandangan tradisi yang berlaku pada tahun 1900 sehingga 1940-an, konflik ini merupakan sesuatu yang sangat negatif. Hal ini kerana organisasi tidak sepatutnya membiarkan konflik ini berlaku terlalu lama kerana ia dapat melambatkan operasi organisasi. Pemikiran tentang konflik-konflik ini pula telah pun dipengaruhi oleh perspektif pengurusan saintifik seperti Frederick Winslow Taylor. Menurut beliau, Frederick Winslow Taylor, konflik ini mengancam otoriti pengurusan dan perlu dielak ataupun dihapuskan dengan kadar segera. Dan menurut beliau juga, tugas pengurus di dalam organisasi sangatlah penting. Hal ini kerana pengurus perlu mencari konflik, punca-punca konflik dengan melihat kelakuan orang yang mewujudkan konflik dan cuba memperbetulkan keadaan. Di samping itu, kepentingan konflik yang kedua iaitu pandangan kelakuan yang berlaku pada 1940 sehingga 1970-an menunjukkan tabiat organisasi berpendapat bahawa konflik ini memberi kesan yang positif dan negatif kepada organisasi. Pihak organisasi juga telah sebulat suara menerima hakikat bahawa konflik ini tidak boleh lagi dielakkan.
Tetapi ada kalanya ia dapat memberi manfaat atau pendorong untuk meningkatkan lagi prestasi organisasi. Pada tahap ini pula telah menunjukkan organisasi telah pun menyedari bahawa konflik ini bukan lagi hanya menjadi satu masalah, tetapi ia juga mampu memajukan lagi organisasi. Seterusnya, kepentingan konflik yang terakhir iaitu kumpulan penginteraksi yang berlaku pada tahun 1970-an sehingga masa kini telah pun mengikut pandangan penginteraksi dan menggunakan model penggeseran, di mana ia menunjukkan konflik bukan sahaja patut diterima tetapi ia perlu lagi digalakkan, kerana apabila konflik ini terlalu minima atau terlalu sedikit atau tiada konflik, ia akan menyebabkan kekurangan kreativiti. Organisasi juga akan menjadi statik dan tidak responsif terhadap perubahan serta lain-lain. Pengurus di dalam organisasi juga perlu bersikap kreatif dan membuatkan organisasi ini berada pada tahap kritikal supaya ia mampu mewujudkan konflik yang dapat memberikan kesan positif terhadap organisasi. Konflik dapat dibahagikan kepada dua, iaitu konflik membina dan konflik mudarat. Konflik membina ini bersifat lebih konstruktif dan mampu meningkatkan lagi prestasi organisasi. Hal ini kerana apabila berlakunya konflik percanggahan idea, ia mampu menggalakkan lagi inovasi dan kreativiti di dalam organisasi tersebut. Namun, bagi konflik mudarat pula, ia bersifat lebih destruktif dan prestasi organisasi juga akan terjejas. Ia disebabkan masalah pertembungan personaliti dan keeratan dalam kumpulan itu juga akan terjejas dan tempat kerja itu akan menjadi lebih negatif. Seterusnya saya akan menerangkan kesan-kesan konflik. Kesan positif konflik ini adalah mengetengahkan masalah dan menghadapi masalah tersebut. Membuka peluang untuk lebih memahami pihak-pihak di dalam organisasi dan orang lain. Menggalakkan lagi pencambahan idea yang mewujudkan peningkatan kepada kreativiti dan inovasi. Menghasilkan pembuatan keputusan yang lebih mantap dan berjaya. Dan mengukuhkan lagi komitmen kepada organisasi. Kesan negatif konflik ini pula mewujudkan tekanan emosi dan stres, menjejaskan lagi kerjasama pihak-pihak di dalam organisasi. Kepimpinan yang menekankan autoriti, mewujudkan pandangan stereotip dan mewujudkan lagi fikir kumpulan, iaitu kumpulan yang berfikiran secara kurang terbuka. Seterusnya terdapat 4 jenis-jenis konflik, iaitu yang pertama, konflik substanis. Jadi konflik substanis ni merupakan ketidaksetujuan secara asas terhadap hasil, matlamat atau cara mencapai sesuatu perkara. Di mana secara ringkasnya, konflik substanis ni berlaku apabila manusia mempunyai pendapat yang berbeza-beza sehingga mampu menimbulkan masalah dan cabaran kepada organisasi itu sendiri. Kedua, konflik personality. Konflik personality ini pula disebabkan setiap orang mempunyai personality yang berbeza-beza dan pelbagai. Oleh itu, personality yang berbeza ini pula dapat menimbulkan perasaan geram dan rasa tidak puas hati antara satu sama lain di dalam organisasi itu. Ketiga, konflik nilai. Konflik nilai ini pula adalah asas kepercayaan dan nilai individu yang tidak sama dengan asas nilai organisasi. Contohnya, konflik nilai ini berlaku apabila nilai atau cara pekerja itu sendiri tidak sama dengan matlamat akhir tempat kerja dan organisasi. Dan yang terakhir, konflik silang budaya. Konflik silang budaya ini pula merupakan kesan globalisasi yang menggiatkan lagi penghubungan antara budaya, masyarakat dan negara. Di mana kesan globalisasi ini sendiri telah mewujudkan nilai-nilai antara budaya yang berbeza sehingga mengakibatkan kesusahan dan organisasi terpaksa melakukan penyesuaian dengan perbezaan ini. Seterusnya saya akan menerangkan 2 model konflik, iaitu model konflik yang pertama adalah model Dolan dan Miller. Model Dolan dan Miller ini memperkatakan tentang konflik pada tahap intrapersonal, iaitu konflik yang berlaku di dalam diri orang itu sendiri. Jadi, konflik intrapersonal ini boleh berlaku dalam 3 cara, iaitu yang pertama,
pendekatan atau approach. Di mana orang yang mempunyai konflik approach ini berada di keadaan yang harus memilih daripada dua pilihan yang menarik. Contohnya, pekerja terpaksa memilih sama ada untuk terima dengan gaji yang lebih tinggi atau menerima allowance yang lebih banyak. Kedua, konflik intrapersonal yang kedua adalah pendekatan pengelakan atau approach avoidance, di mana konflik ini berlaku apabila seseorang menghadapi pilihan yang bercampur aduk atau mempunyai sifat serba jika memilih pilihan tersebut. Contohnya, apabila seseorang perlu memilih sama ada nak naik pangkat tapi terpaksa berpindah ke tempat yang lebih jauh. Dan konflik intrapersonal yang ketiga atau yang terakhir adalah pengelakan atau avoidance, di mana konflik ini berlaku apabila seseorang terpaksa memilih di antara dua pilihan yang kedua-duanya dia tidak sukai. Contoh konflik ini pula kita dapat lihat apabila seseorang perlu pilih untuk mendapatkan potongan gaji ataupun mendapat allowance yang lebih banyak. Dan model Rummel pula merupakan model yang dibangunkan oleh Rummel pada tahun 1976. Beliau telah membezakan konflik kepada tiga segi, iaitu dari segi struktur, situasi dan konflik terbuka. Jadi, struktur konflik ini merupakan perkara yang penting yang dapat membawa kepada penentangan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Contohnya, struktur konflik ini adalah apabila pembekal tidak membekalkan barang yang ditempah oleh pembeli sehingga dapat mewujudkan pergaduhan. Seterusnya, situasi konflik pula merujuk kepada kepentingan sikap atau kuasa yang bertentangan telah mula dicetuskan. Contohnya, apabila pembeli tadi telah menunjukkan kuasa beli dia dan dia akan ikut penjual tersebut dan tidak melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, konflik terbuka pula merupakan tingkah laku yang spesifik. Contohnya, kita dapat lihat tadi apabila pembeli itu sendiri menolak dan tidak melakukan pembayaran kepada pihak pembekal. Seterusnya, saya akan terangkan sumber atau punca konflik secara ringkas. Oleh itu, sumber atau punca konflik ini dapat dikelaskan kepada tiga, iaitu yang pertama, konflik komunikasi. Konflik komunikasi ini berlaku disebabkan cara berkomunikasi yang lemah sehingga mewujudkan salah faham. Kedua, struktur konflik. Struktur konflik ini pula wujud di dalam pengkhususan pekerjaan yang tidak jelas. Ketiga, perbezaan personal. Perbezaan personal ini pula adalah punca konflik yang datang daripada latar belakang, pengalaman dan budaya seseorang yang berbeza. Bagi bahagian seterusnya adalah komponen-komponen konflik, bermula dengan komponen pertama iaitu kepentingan, di mana ia ialah perkara yang memotivasikan seseorang sama ada dari segi subjektif atau objektif dan merupakan antara komponen utama yang menyebabkan konflik berlaku. Komponen kedua ialah emosi, di mana ia merupakan perasaan yang menemani majoriti interaksi kita dengan manusia yang lain. Emosi merangkumi pelbagai aspek iaitu takut, marah, tidak suka dan sebagainya. Komponen ketiga ialah nilai, di mana ia merupakan komponen yang paling sukar untuk diselesaikan dan juga ia adalah idea dan perasaan bagi mengetahui perkara itu betul atau salah bagi sesuatu perkara. Seterusnya adalah proses konflik, di mana terdapat 4, iaitu tahap 1, bakal penentang, tahap 2, kesedaran, tahap 3, kelakuan dan tahap 4, hasil. Seterusnya adalah gaya menangani konflik. Yang pertama ialah mengelak. Cara mengelak konflik tersebut adalah dengan mengetepikan konflik dan berharap ianya berhilang itu sahaja, atau dengan meletakkan masalah di bawah pertimbangan atau tunggu dulu on hold, ataupun menggunakan prosedur atau cara yang perlahankan dan melemahkan konflik tersebut, ataupun dia boleh juga berrahsia untuk mengelakkan konfrontasi ataupun menggunakan peraturan birokratik sebagai sumber untuk mencari penyelesaian bagi konflik tersebut. Gaya kedua ialah bertolak ansur, di mana kami berunding dengan atau mencari deal dan trade off ataupun mencari kepuasan atau penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak tersebut. Gaya ketiga ialah bertanding atau bersaing, competing, iaitu mewujudkan situasi menang kalah dengan menggunakan persaingan atau pertandingan tersebut ataupun dengan power play untuk mendapatkan hasil ini. Gaya keempat adalah menyelesaikan diri accommodating,
iaitu dengan mengalah atau bersarah dan patuh kepada apa arahan yang diterima. Gaya kelima ialah berpakat atau bekerjasama, collaborating, iaitu dengan menggunakan cara penyelesaian masalah, problem solving, ataupun dengan menerima perbezaan dan berkongsi idea dan maklumat, atau mencari penyelesaian yang bersepadu, atau mencari situasi di mana semua orang boleh menang, dan juga melihat masalah dan konflik sebagai satu cabaran yang boleh diselesaikan. Bahagian seterusnya ialah langkah-langkah dalam menangani sebarang konflik. Yang pertama ialah mengenal pasti apakah gaya yang paling sesuai digunakan untuk menangani konflik tersebut. Kedua, bertindak bijak dengan berhati-hati. Ketiga, ialah membuat penganalisian kepada mereka yang terlibat di dalam konflik tersebut. Keempat ialah menilai dan mentaksirkan punca konflik yang berlaku. Kelima ialah mengetahui pilihan-pilihan gaya menangani konflik yang sedia ada. Terakhir ialah memilih gaya yang terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kesimpulan yang boleh dilakukan di dalam bab ini adalah konflik wujud dalam setiap organisasi dan ini tidak boleh dihapuskan tetapi ianya boleh dikawal. Kebanyakan pihak pengurusan akan cuba menggunakan konflik yang negatif atau destruktif di dalam organisasi mereka. Konflik memberi aspek positif juga di mana konflik boleh meningkatkan produktiviti pekerja, di mana pekerja boleh bergabung atau bersatu untuk menghadapi konflik yang sedang berlaku di dalam organisasi mereka dan konflik juga membantu dalam memperbaiki keberkesanan kumpulan dan organisasi tersebut. Oleh itu, secara amnya, pihak pengurusan akan mencari kaedah dan strategi baru untuk tujuan meningkatkan prestasi organisasi mereka. Sekian, terima kasih.